Kadang-kadang, dalam diam, kita pernah tertanya sendiri, kenapa hidup aku begini? Kenapa setiap kali aku rasa nak naik, macam ada benda tarik aku ke bawah? Kau rasa kau dah buat semua yang betul. Kau bangun awal pagi, pergi kerja, balik lewat malam. Kadang makan pun sempat beli roti dengan air mineral saja. Tapi bila hujung bulan, akaun bank tetap kosong. Duit gaji habis macam angin. Sekejap bayar sewa rumah, sekejap bayar bil, sekejap beli barang dapur. Belum campur kalau anak demam, tayar kereta pancit, atau mak ayah minta tolong sikit. Semua benda kecil-kecil tuh, bila dikumpulkan, jadi beban yang besar. Kau tengok berita, katanya ekonomi negara stabil. Indeks saham naik, pelaburan asing bertambah. Tapi kau tengok dompet kau, tak naik-naik pun. Harga barang makin mahal. Beras naik, minyak naik, sayur naik. Tapi gaji sama. Kau makin pandai berjimat, makin pandai bertahan. Tapi sampai bila, dalam media sosial, ramai yang tunjuk gaya hidup mewah, makan tempat mahal, bercuti luar negara, beli kereta baru. Kau tertanya, ini semua betul ke atau sekadar pinjaman jangka pendek? Tapi tak kisah pun. Sebab yang kau rasa hanyalah perbezaan yang makin besar. Macam dunia ni, ada dua sisi. Satu sisi, hidup dalam senang, satu lagi sisi, macam kita nih, hidup dalam cabaran yang tak berpenghujung. Kau pernah rasa, macam hidup kau dinilai hanya berdasarkan slip gaji? Kau hantar permohonan bantuan, sistem tengok angka, kalau lebih 100 ringgit dari syarat, terus ditolak. Tak kira pun, anak kau ada 5 orang. Tak kira pun kau jaga mak ayah yang uzur. Tak kira pun kau bayar sewa tinggi sebab duduk di bandar. Bagi mereka, angka itu cukup untuk tentukan hidup kau. Layak atau tidak, miskin atau tidak, susah atau tidak. Tapi siapa yang tentukan angka itu? Kau tengok sekeliling. Kawan-kawan yang dulu sama-sama belajar, sekarang hidup berbeza. Ada yang naik cepat sebab kerja kerajaan. Ada yang sambung belajar luar negara, balik dapat kerja besar. Ada yang ikut jalan bisnis, berjaya walaupun mula dari bawah. Tapi kau masih dalam zon selesa yang tak berapa selesa. Kerja tetap, ya, tapi simpanan tetap kosong. Kereta lama, rumah sewa, hutang belajar pun masih ada. Dan bila kau minta nasihat, orang kata bersyukur. Tapi sampai bila syukur jadi pengganti kepada perubahan. Kau kubah buat side income. Jual barang online, buat servis kecil-kecilan. Tapi modal sikit, masa pun tak cukup. Kadang terpaksa korbankan masa dengan anak-anak. Kadang terpaksa tinggalkan mak sorang-sorang di rumah. Kau buat semua nih, sebab kau nak keluar dari hidup yang terikat. Tapi jalan keluar TU tak nampak hujung. Setiap langkah rasa macam melangkah dalam lumpur, berat, penat, perlahan. Ada masa kau termenung waktu malam. Anak-anak dah tidur, rumah sunyi. Kau pandang siling dan fikir, ini kehidup yang aku bayangkan. Masa aku muda dulu? Dulu kau percaya, kalau belajar rajin, kau akan berjaya. Kalau ikut jalan yang betul, kau akan hidup senang. Tapi sekarang kau sadar, hidup ni lebih rumit dari apa yang ciku ajar dalam kelas. Hidup ni tak semudah jawaban dalam buku latihan. Hidup ni penuh dengan sempadan yang orang tak nampak. Sempadan antara kaya dan miskin, antara mampu dan tidak, antara layak dan ditolak. Dan dalam semua sempadan itu, satu perkara yang kau paling tak faham ialah label. Label yang diberi kepada rakyat macam kita. Label yang kononnya menentukan siapa kau dalam masyarakat. Label yang bunyinya macam statistik, tapi kesannya sampai ke jiwa. Bila kau dengar perkataan B40, M40, T20, kau mula tertanya, siapa yang cipta label nih? Untuk apa? Dan paling penting, betul ke label tu cerminkan hidup sebenar rakyat Malaysia? Sebab dalam hidup sebenar, tak semua benda boleh disukat dengan nombor. Tak semua cerita boleh dirangkum dalam graf. Dan tak semua manusia patut diringkaskan jadi peratusan. Kita ni manusia, ada perjuangan sendiri, ada cerita sendiri, tapi kenapa kita dikecilkan jadi satu kategori? Kenapa nasib kita ditentukan oleh kod yang tak faham penderitaan? Mungkin
Dah tiba masa untuk kita tanya balik semua nih. Bukan sebab kita suka merungut, tapi sebab kita nak faham, nak tahu kenapa hidup kita macam nih. Nak tahu siapa yang tentukan semua nih. Dan paling penting, kita nak tahu apa yang kita boleh buat untuk ubahnya. Sebab kalau kita tak tanya, siapa lagi? Dan kalau kita tak mulai sekarang, bila lagi? Sistem ini tidak pernah netral. Label seperti B40, M40, dan T20 yang kononnya untuk tujuan statistik. Dalam realiti telah menjadi semacam sempadan tidak rasmi yang menentukan siapa dapat peluang dan siapa yang perlu terus berjuang. Ia bukan sekadar nombor. Ia menentukan kelayakan bantuan, akses kepada pendidikan, malah kadangkala menentukan suara siapa yang didengari. Dan inilah yang membuatkan ramai rasa dikhianati. Bayangkan, seorang bapa yang bekerja siang malam dengan 2 kerja, tetapi masih dikategorikan sebagai M40, lantas dinafikan bantuan kerajaan hanya karena gajinya melebihi beberapa ringgit daripada syarat. Tiada siapa kira jumlah anak yang perlu diberi makan. Tiada siapa ambil kira kos perubatan istri yang sakit kronik. Yang penting, sistem nampak angka, dan angka itulah yang menentukan hidupnya. Dalam masyarakat sekarang, T20 sering dilihat sebagai golongan yang perlu dicukai, lebih tinggi dan kurang diberi bantuan. Namun, tidak semua dalam kelompok itu benar-benar mewah. Ada yang hidup atas hutang, ada yang terikat dengan komitmen perniagaan, ada yang hanya berada di ambang garis T20, tetapi tetap perlu menanggung keluarga besar. Tapi sistem tidak mahu tahu cerita itu. Yang penting, kau T20, maka tak perlu dibantu. PA yang lebih menyedihkan ialah bagaimana label ini digunakan untuk menjadikan rakyat saling memandang rendah antara satu sama lain. Bila seseorang itu dikategorikan sebagai B40, secara tidak langsung masyarakat mula anggap dia malas, tidak berjaya, atau kurang usaha. Sedangkan ada yang terpaksa melepaskan impian demi menjaga keluarga, ada yang terhimpit dengan kos hidup yang tidak masuk akal, dan ada yang sanggup buat apa saja kerja demi sesuap nasi. Tapi, semua itu tidak penting. Yang penting dia dilabel sebagai B40, dan dengan label itu, dia dikurung dalam persepsi sosial. Sistem ini juga mencipta ilusi bahwa jurang ekonomi itu tetap dan semula jadi. Bila rakyat sudah terbiasa dengan kategori-kategori ini, mereka mula terima bahwa memang sudah takdir mereka berada di bawah. Mereka tidak lagi persoalkan kenapa harga rumah terlalu tinggi untuk gaji mereka. Mereka tidak lagi bertanya, kenapa pendidikan percuma hanya tinggal slogan. Sebab mereka sudah diasuh untuk percaya bahwa itulah tempat mereka yang lebih licik. Apabila pihak berkuasa menggunakan label ini sebagai perisai untuk menunjukkan mereka sedang bantu rakyat, mereka lancarkan program khas untuk B40, umumkan insentif untuk M40, dan kononnya melibatkan T20 dalam pembangunan negara. Tapi, dalam realiti, jurang terus melebar. Bantuan hanya menyentuh permukaan. Masalah sebenar tidak diselesaikan, dan rakyat terus dibahagikan. Seperti barang dalam rak pasaraya, ada yang premium, ada yang pertengahan, ada yang murah. Padahal, semua manusia, sampai bila kita nak terima ini sebagai normal, pembahagian rakyat kepada kelompok B40, M40, dan T20 sebenarnya mempunyai asas yang jelas dari sudut perancangan ekonomi dan dasar sosial negara. Ia diperkenalkan bagi memudahkan kerajaan memahami pola pendapatan isi rumah, agar segala bantuan dan insentif dapat diagihkan dengan lebih sistematik. Dalam konteks pentadbiran, kerajaan memerlukan data yang terperinci untuk mengesan jurang ketidaksamaan pendapatan dan menilai keberkesanan, sesuatu dasar dari semasa ke semasa. Secara asasnya, B40 merujuk kepada 40% kumpulan isi rumah berpendapatan terendah, M40 pula 40% pertengahan, dan T20 adalah 20% teratas. Klasifikasi ini berpandukan kepada pendapatan bulanan isi rumah, bukan individu. Maka, seorang bujang yang bergaji tinggi belum tentu dikategorikan sebagai T20 jika tinggal bersama keluarga yang mempunyai tanggungan ramai. Begitu juga sebaliknya. Daripada sudut teknikal,
Pendekatan ini membantu dalam menentukan siapa yang perlu didahulukan dalam dasar bantuan seperti subsidi bersasar, program perumahan mampu milik, bantuan pendidikan, dan skim perlindungan kesehatan. Contohnya, bila kerajaan melaksanakan program bantuan tunai, mereka boleh sasarkan terus kepada kumpulan B40 yang telah dikenal pasti melalui data, jabatan perangkaan, dan lembaga hasil dalam negeri. Ini menjimatkan masa dan kos pelaksanaan dasar. Namun, dalam masa yang sama, perlu diakui bahwa pendekatan ini juga mempunyai keterbatasan. Salah satu isu yang sering dibangkitkan ialah ketepatan data. Terdapat banyak case di mana rakyat yang sebenarnya susah tetapi tidak tercatat dalam data rasmi sebagai B40, menyebabkan mereka tercicir daripada menerima bantuan. Ini boleh berlaku karena kelewatan kemas kini maklumat, pekerjaan tidak formal, atau pendapatan tidak tetap yang sukar dikesan oleh sistem. Selain itu, pengelompokan berdasarkan pendapatan semata-mata tidak mengambil kira kos sara hidup yang berbeza-beza antara kawasan bandar dan luar bandar. Dua keluarga dengan jumlah pendapatan yang sama, tetapi tinggal di kawasan yang berbeza, akan berhadapan dengan tahap tekanan keuangan yang tidak sama. Ini menyebabkan keperluan sebenar rakyat mungkin tidak selari dengan kedudukan mereka dalam kategori pendapatan tersebut. Tambahan pula, struktur keluarga juga memainkan peranan penting. Keluarga besar dengan ramai anak atau tanggungan sakit kronik pastinya berdepan beban yang lebih tinggi, walaupun pendapatan mereka berada dalam lingkungan M40. Oleh itu, walaupun klasifikasi ini berguna, ia perlu ditambah baik dengan mengambil kira faktor lain seperti size keluarga, lokasi tempat tinggal, serta keperluan khusus setiap isi rumah. Akhirnya, pendekatan ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah atau betul. Ia merupakan alat dasar yang digunakan untuk membantu kerajaan merancang secara makro, tetapi tetap perlu disemak dan disesuaikan dari masa ke masa agar lebih adil dan relevan dengan realiti sebenar rakyat. Dalam keadaan ekonomi yang men-challenge dan sistem yang serba kompleks, masih ada ruang untuk rakyat bergerak dan bangkit bersama. Walaupun label seperti B40, M40, dan T20 kadangkala terasa seperti sempadan yang menyekat. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sistem untuk mengubah hidup kita. Ada banyak langkah yang boleh diambil secara individu dan kolektif bagi memperbaiki keadaan ekonomi masing-masing. Pertama sekali, kita perlu memberi perhatian kepada pendidikan keuangan. Ramai dalam kalangan rakyat yang tidak pernah diberi peluang untuk memahami asas pengurusan uang, perancangan budget dan strategi menyimpan. Dengan pendedahan kepada ilmu yang betul, seseorang mampu merancang lebih baik walaupun pendapatannya kecil. Banyak platform percuma yang kini wujud di internet, termasuk bengkel community, saluran YouTube, laman media sosial, dan buku digital yang boleh dijadikan panduan. Selain itu, rakyat juga semakin celik terhadap potensi pendapatan sampingan. Dengan teknologi yang ada hari ini, ramai sudah mula menjana pendapatan melalui perniagaan kecil, jualan dalam talian, khidmat freelance, atau penyewaan aset, seperti kendaraan dan ruang. Ini membuka lebih banyak pintu keluar dari tekanan keuangan dan pada masa sama membina keyakinan diri serta kemahiran baharu. Kita juga lihat kemunculan gerakan masyarakat yang saling menyokong satu sama lain. Proyek community seperti food bank, koperasi penduduk, gerakan Kitar Semula, dan kumpulan sokongan ekonomi mikro semakin berkembang. Ini membuktikan bahwa semangat gotong royong dan solidarity masih kuat dalam kalangan rakyat. Bila rakyat bersatu, mereka mampu mencipta ekosistem kecil yang lebih adil dan inklusif. Di peringkat yang lebih luas, peningkatan suara rakyat dalam media sosial juga memberi kesan kepada penggubal dasar. Rakyat yang bersatu dan menyuarakan pandangan secara konsisten telah berjaya memaksa kerajaan menilai semula beberapa dasar termasuk dalam isu subsidi, bantuan tunai, dan cukai. Suara ramai mempunyai kuasa, lebih-lebih lagi dalam dunia yang semakin terbuka dan telus. Apa yang penting ialah kesadaran untuk tidak tunduk kepada label semata-mata. Walaupun sistem mungkin tidak sempurna, setiap individu masih mempunyai ruang untuk bergerak, mencari peluang, dan menyumbang kepada perubahan. Perjalanan mungkin sukar, tetapi ia tetap boleh dimulakan dengan langkah pertama yang kecil.
Dalam dunia yang penuh dengan data, statistik dan pengelasan ekonomi, manusia seringkali dikecilkan menjadi angka, kita dijadikan kategori. Kita dijadikan sasaran dasar. Kita dijadikan peratusan dalam laporan tahunan. Namun, di sebalik setiap nomor itu, ada manusia sebenar, ada cerita. Ada perjuangan yang tidak pernah dikisahkan dalam helaian laporan rasmi. Ada air mata yang tidak dicatat dalam graf pertumbuhan. Ada beban yang tidak tertulis dalam anggaran belanjawan. Apa yang paling menakutkan ialah apabila rakyat mula menerima label itu sebagai takdir. Bila seseorang terlalu lama berada dalam kelompok tertentu, lama-kelamaan dia mula percaya bahwa itulah batas kemampuannya. Dia berhenti mencabar diri, dia berhenti bermimpi, dia mula tunduk kepada naratif yang ditulis oleh sistem. Sedangkan hakikatnya, label itu hanyalah alat pentadbiran, bukan pengukur sebenar nilai manusia. Perjuangan untuk hidup bermaruah bukanlah tanggung jawab kerajaan semata-mata. Ia juga lahir daripada kesadaran rakyat sendiri. Kesadaran untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting. Kesadaran untuk bangkit, walaupun sistem nampak seperti tidak berpihak. Kesadaran untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, berdasarkan kategori ekonomi semata-mata. Dan yang paling penting, kesadaran untuk bersatu sebagai masyarakat, bukan berpecah kepada kelas pendapatan. Kita sedang berdepan cabaran besar. Ketidaksamaan yang semakin melebar, kos hidup yang semakin menghimpit, dan sistem yang kadangkala terlalu perlahan untuk berubah. Tapi itu bukan alasan untuk berdiam diri. Kita perlu terus bersuara, terus bertindak, terus memberi makna kepada hidup kita sendiri. Karena, jika kita biarkan naratif ini diteruskan tanpa soal, maka generasi akan datang pun akan mewarisi sistem yang sama, luka yang sama, dan kekeliruan yang sama. Perubahan tidak datang secara ajaib. Ia datang melalui usaha kecil yang berterusan. Ia datang daripada keberanian untuk bertanya soalan yang sukar. Ia datang daripada keinginan untuk membina sesuatu yang lebih baik, bukan sekadar menerima apa yang sedia ada. Dan yang paling penting, ia datang daripada hati yang masih peduli. Kita bukan sekadar B40, M40 atau T20. Kita ialah rakyat yang mau hidup lebih adil, lebih bermaruah, dan lebih bermakna. Dan selagi kita masih percaya akan harapan itu, selagi itulah perjuangan ini belum berakhir.